أصحابه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين معلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Tuan-tuan duyuf rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, rafa' syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi ruang peluang untuk kita bersama-sama berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu, berada dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan berkekallah kita ke sampai syurga yang hakikat, yang sebenarnya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tu minta maaf suara tak apa boleh nak kuat tuan-tuan, baru balik umrah dalam keadaan kita kata apa, ada demam batuk sikit-sikit lagi lah, masih ada lagi lah kesan-kesan daripada apa, balik pada umrah lah. Cuma agak berbeza lah ana pun, sebab kali terakhir ana pi sebelum PKP. Inilah apabila buka PKP ni baru pi, cuma agak mengejutkan lah. Pertama kali sejak puluhan tahun duk pergi ke Mekah, inilah kali pertama tengok orang di Madinah jumpa dua orang perempuan tak pakai tudung, duduk berjalan di tepi Hilton. Satu orang Asia, satu orang Arab sendiri. Sejarah tak pernah berlaku tuan-tuan. Bukan budak-budak, orang dewasa yang orang kata apa, selamba beruk lah, tak pakai tudung tuan-tuan. Punca pasal apa tuan-tuan? Hari ni Saudi memang memberi satu galakan, memberi kita kata bersungguh-sungguh untuk pergi umrah menggunakan visa pelancong. Sebelum ni kita dah dengar kebanyakan orang pergi umrah menggunakan visa umrah, dan hari ni itulah kesan daripada visa pelancong. Dia kira pergi Mekah, pergi Madinah melancong lah tuan-tuan. Masalah aurat tu bukan masalah dia, tapi atas pasport dia orang Islam lah. Kita tengok orang kita pun orang Islam banyak di sini. Tengok dalam TV kita sendiri pun, tengok beri salam assalamualaikum, tengok tudung tak pakai pun. Jadi umpama begitulah, tak pernah berlaku tuan-tuan. Inilah pertama kali sejak puluhan tahun anak pergi Mekah, tengok di Madinah dua orang perempuan yang tidak menutup aurat, tanpa pakai tudung, tanpa, tak ada apa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab di sana anda tak pastilah ada tak ada lagi. Dulu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Ada kita kata orang Arab ni yang kita kata yang duk cegah tu, duk cegah baca doa
pengadap makam dan sebagainya. Lah ni tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah. Mungkin mereka nak meliberalkan Saudi itu, mungkin jadi ikut. Tak ada tegahan hari ni tuan-tuan. Tak ada tegahan dah. Apa nak jadi lepas ni, wallahu a'lam tuan-tuan. Dan tanpa segan sidu juga di Jeddah, tengok orang perempuan tak pakai tudung biasa. Dah tak pakai tudung pun, rambut macam rambut jantan pula. Itu di airport Jeddah. Inilah suasana yang ana baru tengok lah. Sekian lama dah tak pergi, tengok itulah suasana yang tidak memberi satu memberansangkan kita lah. Dan hari ni dah orang perempuan Arab dah bebas bawa kereta. Dulu tak ada tuan-tuan. Dan orang perempuan bebas berniaga di tepi-tepi jalan, mana-mana kedai berniaga lah hari ni. Itu kebebasan yang diberi oleh putera Muhammad Salman pada hari ini kepada orang Saudi. Sebab apa? Sebab dia nak mengeropahkan Saudi. Kita tunggu tengoklah nak jadi mana, terang mana yang hasrat dia nak mengeropahkan Saudi itu tuan-tuan. Nampaknya perkara tu sedang berjalan dan berlaku tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Bukan nak mengislamkan Saudi, bukan nak memperelokkan Saudi, nak mengeropahkan Saudi. Tunggu tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Kita pakat-pakat nak balik kepada Quran. Kita pakat-pakat balik nak balik kepada ajaran Nabi. Tapi orang Saudi sendiri, pemerintah Saudi nak suruh balik cara hidup orang Eropah tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Balik pada kita. Bab yang keempat pada menyatakan adab guru Al-Quran dan muridnya. Bab yang keempat. Bab ini serta ada dua bab yang kemudiannya ialah menjadi maksud ataupun tujuan kitab ini ditulis. Dan ia amat panjang sekali. Dan saya, iaitulah Imam An-Nawawi, hanya mengisyaratkan kepada maksud-maksudnya dengan secara ringkas di dalam beberapa fasal supaya mudah dihafaznya dan memeliharanya insya-Allah. Apa disebut oleh Imam An-Nawawi. Ini asas kita kata penulisan kitab At-Tibyan fi Hamalatul Quran. Yang jawinya muka surat 37 kot. Bab yang keempat. Rumi tak pastilah muka surat berapa? 19. Rumi muka surat 19. Jawi 19. Rumi tak tahulah Rumi. Bab yang keempat Okey. Fasal. Awal-awal perkara yang saya bagi mukri, bagi orang yang nak baca Quran dan qari, bahawa mengqasarkan kedua-duanya dengan mengajar, dan yang belajar Al-Quran itu semata-mata mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kita mengaji malam ni lah. Kita mengaji dan saya yang mengajak, kedua-duanya mesti matlamat yang satu saja. Apa dia matlamat yang satu? Mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mengajak dan tuan-tuan yang belajar supaya diberi kefahaman kepada kita dan kita boleh beramal dengan ilmu itu. Firman Allah Taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah. Artinya, walhal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Menyembah Allah, nak taruh di antara tanda menyembah Allah, ikhlas di sudut ibadat. Nak ikhlas sudut ibadat, kena tengok ibadat macam mana. Ibadat yang bertepatan dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibadat yang bersyariat, bukan ibadat ikut kepala kita. Ibadat yang kata ibadat yang ada dalil, ada nas. Itu dikira ibadat. Serta tidak takut, serta tetap teguh di atas tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Itu tanda di antara seorang menyembah pada Allah, ialah buktinya sembahyang, buktinya mengeluarkan zakat.
Apa mak zakat ni? Orang yang berkebajikan, yang perhatian kepada orang fuqara, masakin dan kepada asnaf yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang demikian itulah agama yang sebetul-betulnya. Agama yang sebetul-betulnya maksudnya agama yang terikat dengan peraturan-peraturan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikut selera kita, bukan ikut kepala kita. Jadi berasaskan, merujukkan kepada Al-Quran, rujukan kepada hadis Nabi. Dan tersebut dalam Sahihain, itulah pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada sambung lagi hadis lah. Maksudnya dah sesungguhnya segala amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu mengikut apa yang ia niat. Dan hadis ini ada salah satu daripada usulul Islam, perkara asas yang penting dalam Islam. Dan berkata Imam Syafi'i bahawa hadis ini adalah 1/3 daripada ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat ini 1/3 daripada ilmu. Kerana apa? Perbuatan tiap-tiap seorang itu ada dengan hatinya, dengan niat. Sebab apa? Niat ini membezakan di antara adat dan ibadat. Kalau semayang tapi tak niat, jadi apa? Jadi adat. Berwuduk tanpa niat, ambil sempurna rukun wuduk tapi tak niat, jadi adat, tak jadi ibadat. Itu nak menunjukkan betapa pentingnya persoalan niat ini. Dan ada dengan lidah dan ada dengan anggota. Manakala niat itu adalah salah satu daripada 1/3 tersebut, maka yang 2/3 lagi itu pada dua hadis yang lain. Hadis yang keduanya, min husnul Islam al-mar'i tarkahu ma la ya'nihi, iaitulah hadis yang daripada keelokan Islam seorang itu ialah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna kepadanya. Orang Islam ni mesti pikir dosa pahala. Hidup dia fikir dosa pahala. Tak ada kita kata nak santai, nak habis masa saja, tak ada. Itu bukan sebagai seorang mukmin, orang yang beriman dengan Allah. Dia letak depannya dosa pahala, dosa pahala, itu saja. Dan yang ketiganya, hadis menyatakan innal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis yang menyatakan halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Jadi kalau kita faham tentang 3 hadis ini, seolah-olah kita telah menguasai ilmu Islam itu sendiri. Jadi balik pada sini, hadis yang menyatakan tentang niat, sesungguhnya segala amal itu, amal yang soleh, amal yang nak dijadikan pahala itu, mestilah disertai dengan niat. Kita kena faham itu. Dan kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, innama yahfazul rajulu ala qadari niyyatihi, sesungguhnya dijaga seorang lelaki itu dengan qadar niatnya. Niat seseorang, hajat seseorang itu. Jadi Allah akan bagi kepada niat seseorang. Dan kami meriwayatkan daripada orang lain, daripada Ibnu Abbas, katanya innama yu'tan nasu ala qadari niyyatihim. Hadis menyatakan sesungguhnya diberikan kepada manusia itu mengikut kadar niat mereka masing-masing. Tuan-tuan main masjid malam ni, niat apa? Niat. Adakah kita niat sebagai nak melaksanakan tuntutan Allah dengan kita nak sembahyang berjemaah, ataupun kita niat kita kata Allahumma shalli alaihi, di samping itu kita nak berada dalam majlis ilmu, ataupun niat main masjid, aku duduk di rumah pun tak ada siapa nak sembang, biar aku main masjid. Niat juga. Ada juga niat dalam masjid ni, duduk kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak isi masa lapang, masa kosong, duduk daripada duduk saja, baik main. Begitu boleh tak? Kadar niat lah. Tapi kalau niat yang paling besar, yang sebesar-besarnya ialah aku berada dalam majlis ilmu ini
untuk nak menghilangkan kejahilan yang ada pada aku, dan aku nak beramal dengan ilmu yang telah aku peroleh. Itu sebesar-besar. Niat duduk dalam majlis ilmu kerana apa? Nak menghilangkan kejahilan yang ada pada kita dan nak beramal dengan ilmu yang telah kita perolehi. Itu baru niat yang kita kata merangkumi, mencakupi. Tapi hak niat nak lain tu dapat teratur lah. Dan kami meruatkan daripada Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala berkata, apa dia kata? Maksudnya bermula ikhlas itu ialah menunggalkan al-haq subhanahu wa ta'ala. Apa makna menunggal? Tak boleh nak tumpang, tak boleh nak syirik, tak boleh nak kita kata Allahumma salli alaihi wasallam, niat yang lain pada tu. Menunggalkan maknanya niat itu mesti untuk Allah dalam taat ibadat dan qasad, dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya. Dalam kita niat itu adalah untuk ibadatnya, itu semata-mata untuk mendamping diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang lain daripada mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana? Seperti nak menunjuk-nunjuk. Kita main mengaji, hampa duduk rumah aku pergi mengaji, begitu. Hampa duduk rumah aku pergi mengajar. Bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk atau mendapat kepujian di sisi manusia. Nak abang kata kita ni rajin mengaji, ataupun mendapat kasih sayang daripada pujian daripada makhluk, ataupun kerana tujuan yang lain. Sebab ada juga yang pergi mengaji di Mekah, tuan-tuan, dapat duit. Sebahagian tuan-tuan hak duduk dalam majlis ilmu, duduk di Masjid Nabawi dan di Madinah sendiri, hak tua-tua duduk, tuan-tuan, kebanyakan mereka tu dapat duit, tuan-tuan. Pergi menghadirkan diri dalam majlis adalah orang ambil kehadiran, diberi duit. Kalaulah kita pergi mengaji kerana tu, dapat tu, tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi mengaji dapat duit tak apalah, tapi betul niat ikhlas tu betul. Duit dapat, ilmu dapat, itu penting. Sebab kadang-kadang, sebab itulah kita takut bimbang juga tuan-tuan yang terlibat dengan pengurusan masjid, Tok Bilal, Tok Imam, Tok Masjid, apa semua tu. Adalah kadang-kadang hari ni diberi allowance, tuan-tuan main masjid dapat duit, confirm. Dan tak main masjid pun dapat duit juga tiap-tiap bulan. Jadi ikhlas niat bagi betul lah. Jangan kita pematlamatkan duit tu sikit sangat, tuan-tuan. Sikit sangat. Hak kita main ni, hak kita tak terlibat dengan pegawai masjid, tak ada apa ni, kita mungkin mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata ini, atau kerana tujuan lain selain daripada mendamping diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ikhlas yang disebut oleh Abu Qasim Al-Qushairi. Mesti bulat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok lagi pandangan ulama yang lain. Dan berkata ia lagi Abu Qasim, dan boleh juga bahawa dikatakan ikhlas ialah menjernihkan perbuatan daripada perhatian makhluk. Kita buat bukan kerana nak mengharapkan puji orang, elak supaya kita tidak dipuji oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada Huzaifah Ammar Sa'id rahimahullahu ta'ala berkata, maksud bermula ikhlas itu ialah persamaan perbuatan hamba pada zahir dan batin. Tu dia. Nak tahu kita ikhlas tak ikhlas? Zahir kita, batin kita sama. Sebab tu kadang-kadang kita tegak jugalah, peringat sendiri. Macam main masjid, kita pakai punya lendir elok main masjid ni. Maksudnya kita nak mayang di rumah pun kena pakai macam ni, kena buat macam ni pada zahir dan batin dengan nama.
Depan orang, belakang orang pun kena sama. Ni kadang-kadang kita depan orang punya apa, punya kemas elok, lendik elok, duduk belakang orang kata ikut dan ya tuan-tuan. Ni zahir dan batin baru ikhlas. Nak kena berlatih buat tuan-tuan. Nak kena berlatih buat. Itu tanda seorang ikhlas lah. Persamaan perbuatan hamba pada zahir dan batin. Tengok lagi mana ikhlas. Dan daripada Zunnun rahimahullah ta'ala berkata, ia maksud 3 perkara daripada alamat ataupun tanda ikhlas. Nah, tengok kita ni ada ikhlas tak ikhlas. Yang pertama, puji dan keji daripada orang ramai adalah sama di sisinya. Orang puji macam tu, orang keji pun macam tu. Yang penting dia buat berbetulan kehendak Allah Ta'ala. Puji dan keji sama. Kita ni kadang-kadang orang puji sonok dah, tapi orang kutuk kita. Tu kalau orang kutuk kita tak boleh terima. Maka tak ikhlas tuan-tuan. Tak ikhlas. Ni banyak tak tuan-tuan? Tak tahulah, duk tengok 2-3 tempat je lah. Dia jadi tok bilal masjid. Lepas-lepas orang tak sambung kontrak masjid tuan-tuan, hilang. Bukan sebab ini lah, tempat lain kot. Nah, jadi yang sebelum ni gimana? Kadang-kadang tok imam pun jadi tok imam sendiri pun, sebab dah umur 60 lebih dah orang tak sambung, dah tahu dia pun hilang. Kalau betul-betul dia tok imam, duduk situ tuan-tuan. Kalau dia biasa duduk saf pertama lah. Kecuali dia uzur tuan-tuan, pergi nak cari tiang dinding senang tuan-tuan. Maksudnya zahir batin begitulah. Aku bergaji ke tak bergaji ke, mesti macam tu. Na'udzubillah tuan-tuan. Masa berjawatan kita kemas keming, lepas-lepas tak ada jawatan, habis rugi tuan-tuan. Sangat-sangat rugi. Biarlah kita sama. Berjawatan pun macam tu, pencen pun macam tu. Itu yang sepatut-patutnya. Nak tengok nilai ikhlas, bukan nak kata siapa tuan-tuan. Kita peringat sama-sama kita tuan-tuan. Yang kedua, lupa melihat amalan pada amalan. Dia tak ungkit, aku tadi baca Quran, aku tadi sembahyang duha. Dan hak benda hak baik dia buat tu dia tak sebut. Tak suka menyebut kebaikan-kebaikan yang telah dia buat. Tak suka sebut. Nak tahu ikhlas tak ikhlas tu lah. Kalau nak tahu diri kita ikhlas, jangan ungkit hak perkara-perkara yang baik yang telah kita buat. Kita berzikir ke, bertasbih ke, bersedekah, apa saja. Sebab tu dia kata lupa melihat amalan pada amalan. Hak benda hak baik-baik tu dia lupa lah. Dia fikir apa aku nak buat lagi. Tu boleh ikhlas tuan-tuan. Aku tadi aku baca dah. Kita kata kita kata apa? Macam kita ada baca di masjid, ada baca suratul mulk kan. Lepas tu kalau saya tak baca, aku baca dah tadi asak tadi. Alah. Bacalah, orang pakat baca lah. Hang ada apa pun. Hang baca asak tadi dapat pahala, hang baca pahisyak dapat pahala lagi. Jadi bentuk sepatutnya tu. So, maksudnya dia baca pasak ni lupa dah. Ni ada masa lagi, baca lagi. Itu maksudnya lupa melihat amalan dengan amalan. Tu ikhlas. Yang ketiga, lupa menuntut pahala amalannya di akhirat. Allahu Akbar. Ni maqam tinggi tuan-tuan. Maqam tinggi jangan. Ni kemuncak lupa menuntut pahala amalan akhirat. Macam kita duk baca suratul mulk, pahisyak tu kita duk harap terlepas aku saya aku buat orang nak. Kita duk harap gitu. Ni maqam dia tak wali ni. Dia tak ada dah, dia lupa dah. Dia tak nampak dah kelebihan-kelebihan tu. Yang penting aku buat Allah suruh. Kita kata baca surah Kahfi, Allah ampunkan dosa seminggu hari Jumaat contohnya.
dah. Dia sampai satu tahap dia duk baca sampai dia lupa dah tuan-tuan. Tu hebat. Kena buat amalan sampai tahap tu. Tahap hari kita rasa, aku hari ni tak kena, rupanya tak baca Kahfi. Aku hari ni ada puasa tak kena, rupanya tak baca Waqiah. Asal orang baca Waqiah ni Allah murah rezeki, tapi dia buat amal daripada dia rasa ada benda tak kena, rupanya tak baca surah Waqiah. Ni ini nak capai ke makam ikhlas, lupa kepada kita kata menuntut pahala. Ganjaran tu dah lupa dah. Yang penting mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 panduan Zunnun yang beri panduan kepada kita nak tengok kita ni, cerminkan diri kita ikhlas tak ikhlas. Tengok lagi. Kata aulia Allah Fudail ibn al-Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, maksud ikhlas pada meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Buat benda baik tapi kerana orang, tinggal kerana orang. Kita duk selalu baca apa? Duk baca Quran. Jadi seorang tu duk perli, mereka kata hang tu baca Quran tajwid lintang pukang apa semua. Dengan sebab Quran tu pergi kata tu berhenti tu tak baca Quran. Meninggalkan benda yang baik kerana seseorang manusia, maka riak. Riak mana? Hak dia buat sebelum tu. Hak benda yang baik kita duk buat tapi dengan sebab orang kutuk kita, orang peli kita tinggal benda hak baik itu, maka amalan itu dikira riak. Boleh tahan lagi. Yang kedua, beramal kerana manusia adalah syirik. Ni kadang-kadang kita duk tengok juga tuan-tuan, masa tuanku raja nak main tu pakat terlapak main yang kat depan habis. Lepas tuanku tak ada, betul hidung tak ada. Kata api lah sikit tuan-tuan. Kalau betul hang ikhlas, hang ada raja ke tak ada raja ke, ada menteri besar ke, ada menteri ke, sama tuan-tuan. Bukan kerana menteri kita pun pakat duk kemah keming duk ni, menteri tak ada, hilang kita. Kalau buat amal kerana manusia, syirik tuan-tuan, tanpa kita sedar tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Main masjid kerana raja main masjid, main masjid kerana menteri, syirik tuan-tuan. Bukan kerana Allah Ta'ala. Ni takut tuan-tuan. Sebab tu Fudail bin Iyad kata tu, buat amalan kerana manusia, syirik. Dan ikhlas bahawa mengafiatkan kamu daripada kedua-duanya, daripada riak dan daripada syirik. Jadi kita riak maknanya kita buat amal, kita bukan kerana manusia. Kadang-kadang kita tak larat, kita letih dan sebagainya, bukan orang kerana orang kutuk perli kita. Begitu juga dalam kita beramal, kita kata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kita nak kena banyak istighfar tuan-tuan. Takut je ni lah, takut-takut tanpa kita sedari, tanpa kita perasan, kita duk buat, duk seronok sendiri. Hak seronok sendiri ni lah, dia akan merosakkan diri kita. Pulun baca Quran banyak-banyak, waktu orang tak ada, baca pelan-pelan. Mengok orang dengar tu, deras suara sikit. Pi. Baca Quran tu elok dah. Tapi kerana apa? Dengar, kerana ada orang, pederah. Tak ada orang macam pelan. Niat tu bukan dah lari dah tuan-tuan. Tengok lagi tuan-tuan. Dan daripada Sahl Tustara rahimahullahu ta'ala berkata ia, maksud ikhlas telah meneliti oleh orang yang cerdik pandai pada tafsiran ikhlas, maka mereka tidak jumpainya selain daripada tafsir ini. Mana ikhlas pada? Iaitu bahawa adalah semua gerak, semua diam,
sama ada pada ketika sembunyinya atau pada ketika terangnya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Apa saja gerak geri kita, diam kita, depan orang ke, belakang orang, semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak dicampurkan dengan sesuatu yang lain daripada selain pada Allah, sama ada nafsu, hawa dan dunia. Inilah berat tuan-tuan. Tengok lagi daripada sirri Al-Qusta rahimahullah Suqta rahimahullah ta'ala berkata, ia maksudnya janganlah kamu beramal berbuat sesuatu kerana orang ataupun kerana seseorang, dan janganlah kamu meninggal sesuatu kerana mereka, kerana orang, dan janganlah kamu menutup sesuatu kerana mereka, dan jangan kalau membuka sesuatu kerana mereka. Dan nanti kata nak balik pada Allah Ta'ala. Sebab tu di awal kita pun disuruh ajak pada kita mula dengan A'udzubillah, mula dengan Bismillah. Sebab kita nak tutup ni, nak tutup pintu-pintu ikhlas Allah Ta'ala. Kami kadang-kadang ustaz-ustaz ni tuan-tuan, kadang-kadang orang pergi masjid lalu lah orang bagi sampul tuan-tuan. Jadi kalau tak ikhlas, dapat sampul tu tuan-tuan, pahala tak ada. Waktu Allahyarham Pak Sumit kata kat ana buka kelas mengajar Quran. Tu dah saja nak tanya dapat suruh. Nak buh harga berapa? Dia kata hambuh banyak-banyak dia tu. Sebab apa? Takut akhirat hang tak dapat. Orang nak mengaji hambuh banyak-banyak bagi baloi dia tu. Sekurang-kurangnya hang dapat dunia. Akhirat tak tahu lagi. Maksudnya kita dah ambil upah dunia dah. Ambil bagi banyak siap-siap lah. Jangan ambil sikit-sikit, rugi dia dah. Ataupun tak payah ambil langsung. Tak ambil langsung tak apa dia dah. Itu jadi akhirat. Ini Imam Nawawi sebut sini, boleh ambil upah. Mengajak Quran, boleh upah. Tapi itulah, ambil bagi banyak terus dia dah. Sebab apa? Sebab takut bimbang akhirat tak ada. Dunia dapat sikit, akhirat tak ada. Sangat rugi. Sangat rugi. Jadi jadi dengan tuan-tuan kata apa lah, mengajak Quran, ambil harga mahal. Ikut dia. Sekali mengaji apa? 100 kah kali mengaji? Pergi sekali 100. Ikut dia. Mungkin salah tak salah tuan-tuan. Dunia, untuk dunia dia. Akhirat tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Dan daripada Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, ia tengok tuan-tuan, ulama-ulama ni mereka bahas habis tentang ikhlas tuan-tuan. Seafdal sifat benar as-sidq itu adalah persamaan sembunyi dan terang. Seafdal sebenar-benar ikhlas, sembunyi dan terang sama saja. Ada orang ke, tak ada orang ke, duk seorang ke, duk ramai ke, sama dia. Inilah kita nak kena bentuk, nak kena bina pada diri kita. Kena pujuk diri kita lah tuan-tuan. Supaya kita dalam keadaan terang tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita tengok lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam bulan Ramadan contohnya. Pakak meh mayang. Mayang tu mayang adat tuan-tuan. Pasal apa kata adat? Kalau sembahyang ibadat, awal Ramadan macam tu, akhir Ramadan macam tu lah. Ni awal Ramadan penuh masjid. Akhir Ramadan, sebab apa? Jadi adat. Tak mau jadi ibadat. Kalau jadi ibadat, sama. Awal Ramadan, akhir, bahkan akhir Ramadan lebih-lebih lagi. Lebih puluh lagi. Tu yang sepatut-patutnya. Tu kadang-kadang susah jugalah. Macam mana nak daripada adat yang asalnya ibadat dah jadi adat. Ni baca Yasin contohnya. Kita duk jadi adat baca Yasin. Baca Yasin, baca lah elok-elok.
Ni kawan ni duk baca, kono duk menyembah. Sedangkan Allah larang apabila berada dalam majlis baca Quran, fasma'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar, sengat, dan demikian rahmat Allah akan turun. Ni kita duk menyembah, tak dapat rahmat Allah, tahlil pula. Bacalah qul Allah elok-elok. Bacalah qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan nanti kita kata sampai 2 3 4 kata. Baca elok qul Allah tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sulusul Quran, 1/3 Quran. 3 kali baca dapat pahala sebuah Quran. Baca bagi elok lah. Baca bagi elok. Jadi ni kena baca bunyi qul Allahu ahad, bunyi ahad. Qul Allah ahad, qul Allah ahad. Lah baca elok. Nak kalut pergi mana sangat? Kalau nak percepat, baca sikit. Tu saja. Ni baca bagi elok. Yang asal kita kata ibadat, yang menjadi adat. Jadi pastikan kita tak keluar di sudut ibadat tu sendiri. Zikir juga, la ilaha illallah, bagi sebut elok. La ilaha illallah, bagi sebut elok. Dan daripada Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala berkata ia, maksudnya orang yang benar itu ialah orang yang tidak peduli walaupun keluar hilang semua qadar baginya di dalam hati semua makhluk, yakni walaupun hilang nilai dirinya yang terdapat dalam hati semua makhluk. Bukan mengharapkan orang puji, orang tak mengharapkan pandangan orang, tuan-tuan. Kerana kebaikan hatinya dan tidak suka ia memperlihatkan kebaikan amalannya kepada orang walaupun seberat semut yang kecil. Ini di antara usaha untuk ikhlas kita, menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tutup sembunyi. Dan tidak juga ia benci memperlihatkan amalan jahatnya kepada orang. Buat jahat pun jangan duk masuk sahabat pula. Jangan bangga. Menyembunyikan. Hak baik pun sembunyi, hak jahat pun jangan tahu kat orang. Kerana bencinya bagi orang demikian menunjukkan bahawa ia suka perkara yang lebih di sisi mereka. Dan ini bukanlah akhlak siddiqin, bukanlah akhlak orang yang terbaik. Dan daripada orang lain pula berkata ia maksud apabila tuntutkan Allah Ta'ala dengan sifat, nescaya Allah berikan kepadamu satu cermin yang mana kamu dapat melihat pada segala sesuatu keajiban dunia dan akhirat. Ini Tok Wali, tuan-tuan. Hasil pada ikhlas, Allah akan buka ilmu. Allah akan cerminkan, tuan-tuan. Allah akan nampakkan ikhlas, tuan-tuan. Sebab tu anda tanya juga ke Pak Sumit, apabila tengok Tok Guru, alim-alim ulama nak mati, dia tak bercakap. Anda tertanya, tuan-tuan. Tertanya-tanya, tengok Tok Guru nak mati tak bercakap. Orang kita pergi tengok dia kenal, angguk kepala, tak bercakap, tak boleh. Anda lama juga nak dapat jawapan. Anda dapat jawapan Pak Su. Pak Su dia tanya nak balik, nak jadi Tok Guru ni apa dia? Pertama sekali dia mengajak apa? Qala Allah, qala Rasul, mengajak tafsir, mengajak hadis, fiqh, tauhid, itulah. Sakat sekali mengajak masjid orang panggil Tok Guru. Dah. Biasanya dia 10 tahun. Kadang-kadang dia ada pondok mengajak sampai puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun baru orang panggil Tok Guru. Kadang-kadang kitab tu berulang 2, 3, 4 kali. Mata'al Badrin tu sampai 4 kali. Orang panggil Tok Guru. Aqidatun Najim pun ulang 2, 3, 4 kali. Begitu mengajak, tuan-tuan. Jadi cuma apabila dalam keadaan di akhir hayat dia tu, Allah buka tadi ni, nescaya diberikan kepadamu satu cermin. Allah bukakan hijab.
Lalu dia nak cakap contoh lagi. Allah kata cukuplah. Hang mengajak dah 30 tahun. Qala Allah, qala Rasul, tak bohong siapa pun. Waktu dia nak cerita, nak cakap, Allah tutup dia. Allah tak izin. Sengap, duduk sengap tu. Tak boleh nak bercakap. Baru nak dapat jawapan, rupanya Tok Guru tu dekat-dekat nak mati, tak bercakap. Dah sudah dengan kalimah La ilaha illallah, mati itu. Sebab Allah dah buka hijab, dia nak bercakap lagi. Allah kata cukuplah. Hang bukan bohong mereka pun. Hang tak pernah bohong mereka pun. Hang dah telah melaksanakan tanggungjawab hang mengajak. Kamu dah bimbing dia orang. Masalah dia orang nak berubah tak berubah, tak tahu. Tapi bagi Tok Guru ni dia nampak, dia lagi yakin, tuan-tuan. Sampai tahap tu Allah kata cukup. Allah dah bagi dah. Allah buka hijab kepadanya. Dengan apa? Dengan ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam Tok Wali, tuan-tuan. Sampai tahap tu. Dan perkataan ulama salaf dalam perkara ini amat banyak. Hanya kami isyaratkan kami pada Imam An-Nawawi di sini beberapa huruf daripadanya sahaja, sekadar memberi perhatian kepada yang dikehendaki. Dan sesungguhnya saya, Imam Nawawi, telah menyebutkan beberapa jumlah daripada yang demikian serta huraiannya di sebelah awal kitab itu. Itulah dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Ini syarah kitab orang kita yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Siapa syarah? Imam An-Nawawi. Dan saya tambahkan lagi kepadanya adab-adab muallim. Itulah adab-adab sebagai seorang guru dan adab sebagai muta'allim, sebagai seorang murid, dan faqih, guru dalam ilmu fiqh, dan mutafaqih, itulah ilmu, murid dalam ilmu, murid dalam mengaji dari ilmu fiqh yang tidak terkaya daripadanya, yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Wallahu alam. Jadi Imam An-Nawawi sebut kepada kita sebagai beberapa panduan kepada kita supaya kita sentiasa berada dalam ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal-amal soleh yang telah kita kerjakan ataupun bakal kita kerjakan, mesti ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kita tengok isu pada hari ni, kadang-kadang sebahagian orang kita lah macam seronok duk pergi umrah. Dia kata aku berapa kali pergi umrah apa semua. Persoalan hampir tu ikhlas tak ikhlas. Takut hang duk pergi umrah, jiran hang nak makan pun tak ada. Umrah hang pergi ke mana? Ni kadang-kadang hang belum pergi umrah, anak jiran tu nak pergi mengaji pun tak ada duit. Dia seronok pergi umrah. Ni kadang-kadang kita nak kena tengok juga, tuan-tuan. Masyarakat kita hari ni kadang-kadang dia duk nampak di sana, tetapi hak di keliling dia tak nampak. Hak mana lebih afdal, tuan-tuan? Dengan dia pergi umrah ataupun dia bagi duit anak tu nak daftar mengaji masuk universiti? Hak mana lebih afdal? Daftar mengaji tu lebih utama, tuan-tuan. Umrah dia umrah sunat. Hak budak ni nak pergi mengaji ni lebih utama, tuan-tuan. Tu kadang-kadang orang kata gairah sangat. Gairah kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina. Banyaklah orang kita ni di sudut umrah lah, tuan-tuan. Tapi sebenarnya di sebalik itu banyak benda lagi yang kita boleh buat. Contohnya pada hari ni dalam keadaan orang dialisis, cuci buah pinggang, tuan-tuan. Bukan mesin tu ada banyak, tuan-tuan. Kalau kita ada duit banyak, daripada kita duk pergi umrah, kita beli wakaf mesin, tuan-tuan. Itu lebih utama, tuan-tuan. Sebab anu wajib, anu sunat dia. Hak ni lebih utama, tuan-tuan. Menjaga, menyelamatkan nyawa manusia ni lebih utama. Tapi nak jadi tu kena ada ilmu, tuan-tuan. Kena mengaji. Hak tak mengaji tu dia jadi menonong tu, tuan-tuan. Bikin seronok pergi Mekah aja. Dia tak tahu kewajipan di keliling dia lebih banyak lagi, tuan-tuan, yang merupakan fardu.
yang merupakan fardu. Bahkan kita kata yang kita boleh tangguhkan. Bahkan hak wajib pun ada wajib yang muasa', ada wajib mudayya', ada wajib yang boleh ditangguh, tangguh. Ada wajib yang segeralah. Jadi ni pun nak kena faham juga. Oh, dia kira wajib. Ialah wajib, tengok wajib macam mana. Wajib yang boleh ditangguh ataupun wajib tak boleh tangguh. Ni pun nak kena faham juga, tuan-tuan. Ni kadang-kadang orang kita ni tak berapa nak faham. Tak berapa nak faham. Akhirnya yang rugi diri dia, yang rugi masyarakat di sekeliling dengan sebab tidak faham tentang hukum itu sendiri, tuan-tuan. Jadi balik pada tadi, ini apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi sebagai peringatan awal kepada kita, persediaan kita untuk ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat ikhlas ini disebut di sana, di antaranya adalah prosesnya ada adab. Adab mengaji, adab masuk bilik, masuk tandas, semua dia tak terlepas dengan adab. Kalau orang yang mengaji tak ada adab, dia tak akan capai pada ikhlas. Mesti proses dia adab dulu. Kalau guru, apa adab sebagai seorang guru? Kalau murid, apa adab sebagai seorang murid? Jadi benda-benda inilah yang membawa kepada keikhlasan. Dan kita akan jumpa satu persatu apa dia adab-adab sebagai seorang guru, adab-adab sebagai seorang murid, tuan-tuan. Kita tengok faslun, dan sebagai bagi mukri dan qari bahawa tidak mengqasarkan dengannya untuk menyampai kepada tujuan daripada tujuan keduniaan dan daripada harta. Jadi baik yang mengaji, baik yang mengajar, bukan bermatlamatkan keduniaan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok hari ini, apabila ilmu telah diperdagangkan, ilmu telah kita kata pakat dok lawan, buat kolej pakat penaik harga. Jadi wasak habis, tuan-tuan. Jadi kita boleh kita ambil sakat keperluan, bukan pakat lawan buah harga. Sampai orang nak mengaji pun tak boleh. Jadi ni nak kena tengok balik asasnya. Kita tengok yang kita tengok hak mengaji dulu, Allahumma salli ala Al-Azhar Universiti sampai lah, tuan-tuan. Konsep dia masih konsep wakaf, tuan-tuan. Bukan buat pusat pengajian untuk nak mengaut keuntungan. Begitulah kita pada hari ini, pendidikan ini kita tak boleh bebankan kepada orang ramai. Sebaliknya kita buka ruang peluang untuk orang mengaji. Cuma kita hari ini, kita pun silap juga. Kita mengaji sebab nak kerja. Jadi akhirnya selera habis dah. Asasnya bukan macam tu. Mengaji untuk dapat ilmu. Dapat ilmu. Dah ada ilmu tu, kerja insya-Allah ada lah. Jadi apabila kita mengaji niat nak dapat kerja, lah kali tak mau mengaji. Dan kita juga kadang-kadang kecewa. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak ikhlas daripada awal. Inilah kebimbangan yang kita takuti, tuan-tuan. Wallahu alam, kita berhenti tadi, tuan-tuan. Sebab fasal ni nak sambung jadi panjang balik. Kuat nak tanya apa, tuan-tuan? Ni tahun baru, tuan-tuan. Nak masuk 2023 dah, tuan-tuan. Umur makin meningkat, cuma amalan kita lah, tuan-tuan. Amalan kita setakat mana, tuan-tuan? Allahumma salli ala. Ada tanya apa, tuan-tuan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تربع
ومن على السجاب له ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.